Hai semua, terima kasih kerana menonton. Video kali ini kita akan membincangkan tentang tata bahasa bahagian yang pertama, iaitu kita akan membincangkan tentang pembentukan kata dalam bahasa Melayu. Pembentukan kata. Baiklah, pembentukan kata dalam bahasa Melayu akan dibahagikan kepada beberapa kategori, iaitu kita ada 3 kategori. Yang pertama ialah ada 3, okey. Yang pertama kita akan melihat tentang struktur kata, kemudian kita akan lihat tentang bentuk kata dan juga golongan kata. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut untuk bahagian ataupun pembahagian dalam pembentukan kata bahasa Melayu, terlebih dahulu saya ingin anda memberi tumpuan kepada perkataan morfologi. Okey, perkataan morfologi ialah morfo ialah kata, manakala logi bermaksud kajian. Jadi morfologi ialah bidang mengkaji tentang kata. Jadi jika anda ingat pada minggu lepas kita ada membincangkan tentang tata tingkat dalam bahasa Melayu, tata tingkat tata bahasa, iaitu kita bermula daripada okey, saya akan letak di sini. Kita akan bermula daripada bunyi. Okey. Selepas kita bercerita tentang bunyi, kita akan beralih kepada kata. Kemudian kita akan beralih kepada frasa. Dan kemudian barulah kita membuat ayat. Okey. Dalam bidang linguistik, bunyi ialah kajian tentang fonetik. Satu lagi, fonologi. Manakala kata ialah kajian tentang morfologi, dan ayat dan frasa adalah dalam bidang sintaksis. Okey, ini adalah pembahagian yang akan kita belajar. Kita dah belajar tentang bunyi pada minggu lepas, jadi pada minggu ini kita akan belajar tentang kata, di mana kata ni kita akan belajar tentang pembentukan kata dan juga penggolongan kata. Okey, seperti yang anda lihat di skrin, kita ada struktur kata, bentuk kata dan juga golongan kata. Baiklah, apa itu struktur kata? Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi, ujaran atau lambang yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Masih ingatkah anda pada minggu lepas kita belajar bahawa dalam bahasa Melayu kita ada struktur binaan kata dengan yang dibina dengan konsonan dan juga vokal. Kita juga belajar tentang struktur suku kata di mana setiap perkataan sebenarnya terdiri daripada satu suku kata ataupun 2 suku kata dan lebih. Seterusnya kita ada bentuk kata. Bentuk kata ialah bentuk kata seperti kata tunggal. Kalau kata tunggal ni di sekolah dulu kita belajar, kita mungkin guna istilah kata akar ataupun kata dasar. Okay, kemudian kita ada bentuk kata pengimbuhan ataupun kita sebut juga sebagai kata terbitan. Okay. Kemudian kita ada pemajmukan, kita sebut juga sebagai kata majmuk, dan juga mengalami proses penggandaan iaitu kita panggil sebagai kata ganda dan kata tunggal. Jadi dalam bahasa Melayu, pembentukan kata kita ada 4, iaitu kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk dan juga kata ganda. Manakala penggolongan kata kita kelaskan mengikut keserupaan bentuk dan juga fungsi atau bentuk dan fungsinya, iaitu kita bahagikan kepada kata nama. Kemudian kita ada kata kerja, kita ada kata adjektif, dan kita ada kata tugas. Okey? 4 untuk bentuk kata dan juga 4 untuk golongan kata. Jadi pada minggu ni kita akan lihat lebih kepada pembentukan kata dalam bahasa Melayu, iaitu kata tunggal, terbitan, majmuk dan juga ganda. Okey. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya ada sebut perkataan morfo tadi kan. Okey. Morfo ini ialah kata. Sebelum kita nak lihat untuk pembentukan kata, adalah lebih baik kalau anda faham apa itu perkataan dan apa itu morfem. Okey. Morfem ialah unit terkecil dalam bahasa yang mempunyai fungsi yang gramatis untuk menjalankan tugas nahu. Dia ada 2 jenis, iaitu morfem terikat dan juga morfem bebas. Di mana morfem bebas ini ialah terdiri daripada perkataan, iaitu bentuk bahasa yang terkecil tetapi mengandungi makna yang lengkap dan boleh berdiri sendiri.
Contohnya macam kita ada meja, kerusi. Okey. Kita bagi kepada morfem. Morfem ada dua jenis, iaitu morfem terikat dan juga morfem bebas. Di mana morfem terikat ini ialah imbuhan yang kita belajar di sekolah dulu. Iaitu morfem awalan, morfem akhiran, dan morfem ini tidak boleh berdiri sendiri kerana bila kita sebut perkataan morfem terikat ni macam ter, ber, ser, kita tidak boleh faham maknanya. Okey, kita mesti letakkan sekali dengan perkataan yang lain. Iaitu contohnya kita ada terlihat, okey, berlari, kemudian kita ada menulis, kita ada semasa, okey, dan banyak lagi. Manakala morfem bebas ialah morfem yang terdiri daripada perkataan dan boleh berdiri sendiri, dan contohnya kita ada meja, batu, kerusi, jari dan lain-lain. Dan morfem bebas ini kita boleh combinekan ataupun gabungkan bersama dengan morfem terikat supaya menjadi perkataan. Contohnya meja, kita tambahkan kemeja. Okey, batu, berbatu. Okey, jadi kita boleh tambahkan supaya menjadi terdiri daripada morfem terikat dan juga morfem bebas, di mana perkataan ini jika anda perhatikan, satu perkataan sebenarnya boleh terdiri daripada satu morfem atau lebih. Contohnya kita ada satu morfem iaitu ajar. Ajar dalam bahasa Inggeris ialah teach. Kemudian kita ada perkataan mengajar iaitu teaching, dua morfem, mengajar dan juga dan juga ajar. Tiga morfem kita ada mengajarkan. Okey. Jadi setiap perkataan sebenarnya kita boleh bahagikan mengikut morfem yang dibina dalam satu-satu perkataan. Okey. Seterusnya kita bagi pada struktur kata. Jika anda lihat dan juga masih ingat tentang bunyi dalam bahasa Melayu, kita belajar tentang satu perkataan tersebut ada struktur binaan kata dia. Itu macam kita belajar tentang vokal dan juga konsonan kan. Jadinya di sini kita ada A ialah vokal, B ialah konsonan, A ialah vokal, and G ialah konsonan. Ingatkah anda pada minggu lepas saya bagi tahu perkataan macam ni? Okey, ialah terdiri daripada satu bunyi sahaja. Sebab itulah di sini anda lihat bahawa kita ada satu konsonan bukannya dua. Jadi struktur suku kata dia adalah dua, struktur suku kata satu dan juga struktur suku kata dua, dan struktur binaan suku kata dia adalah vokal tambah konsonan vokal dan konsonan. Okey, ini adalah binaan struktur untuk perkataan lain. Dalam bahasa Melayu, jika anda lihat pada minggu lepas kita belajar, kita ada 4 jenis struktur binaan suku kata asli dalam bahasa Melayu. Okey. Seterusnya kita lihat kepada bentuk kata, iaitu pembentukan kata dalam bahasa Melayu. Kita ada kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk dan juga kata ganda. Okey. Untuk memahamkan anda dengan lebih lanjut, untuk bentuk kata ni, kita boleh jadikan seperti ini. Okey, kita bermula dengan kata tunggal. Kemudian kita ada kata terbitan. Kemudian kita ada kata majmuk dan kita ada kata ganda. Okey, kata tunggal ini ialah kata yang tidak menerima apa-apa proses pengimbuhan, pemajmukan dan juga kata ganda. Jadinya ialah kata akar ataupun kata dasar yang kita belajar. Okey, semua kata akar ataupun kata tunggal. Kita ada ibu, meja dan juga tua. Di mana selepas kata tunggal, kita boleh tambahkan imbuhan sama ada imbuhan awalan, akhiran, sisipan ataupun terbitan dalam perkataan tersebut supaya menjadi yang pertama kita ada keibuan. Dari ibu yang bermaksud mother, dia akan jadi motherly. Okey, keibuan. Lepas tu dari table, meja, dia akan jadi kemeja. Tua, dia akan jadi ketua. Daripada kata terbitan ini, kita akan dapat satu lagi perkataan baru. Okay? Kemudian kita boleh jadikan kata tunggal ini menjadi kata majmuk. Kata majmuk ialah
proses merangkaikan dua perkataan dan menjadi makna baru. Contohnya kita ada perkataan ibu, tapi bila kita letak bapa dekat belakang, dia merujuk kepada parents, ibu bapa. Okey. Kemudian kita ada perkataan meja, kita tambah makan dekat belakang, dia akan jadi meja makan. Jadi meja tadi table, meja makan is a dining table. Okay, sesuatu benda yang baru. Dan tua, kita tambah orang, dia jadi orang tua, di mana kita dapat lihat bahawa bila kata majmuk ini kita tambahkan dengan kata-kata lain, dia akan membentuk perkataan baharu. Dan yang terakhir kita ada kata ganda. Dalam bahasa Melayu kita tak ada penanda S. Okay, penanda S seperti bahasa Inggeris, iaitu kita nak gandakan atau pluralkan sesuatu perkataan. Jadi dalam bahasa Melayu kita menggunakan tanda baca ni ataupun kita panggil sebagai sempang, iaitu satu-satunya tanda baca untuk kata ganda yang kita nak jamakkan atau kita nak banyakkan perkataan tersebut. Jadi daripada satu ibu kita ada banyak ibu. Kita daripada satu meja kita ada banyak meja. Okey. Kataan ni kita mungkin tak boleh gandakan dengan kata tunggal, tapi kita boleh gandakan dengan kata terbitan, ketua-ketua contohnya, ataupun orang tua. Jadi untuk kata ganda tidak semestinya kita gandakan hanya untuk kata tunggal, tetapi kita boleh gandakan juga untuk terbitan ataupun kata majmuk. Baiklah, saya harap anda faham. Kita teruskan kuliah kita dengan bentuk kata tunggal. Seperti saya bagi tahu tadi, bentuk kata tunggal ialah bentuk yang tidak menerima apa-apa imbuhan. Okay? Jadi dia adalah kata akar ataupun kata dasar dalam satu-satu perkataan. Untuk kata tunggal, kita ada dua jenis, iaitu kata tunggal yang hanya satu suku kata dan juga kata tunggal yang ada dua suku kata atau lebih. Minggu lepas pun kita ada cover sedikit tentang kata tunggal kalau anda lihat. Okey, kita dapat lihat bahawa di sini untuk kata tunggal kita ada, ini adalah satu suku kata ya. Kata tunggal yang ada satu suku kata, kita dapat lihat bahawa perkataan macam you, ru, ya adalah dari konsonan dan vokal tetapi hanya satu suku kata. Dan yang ketujuh ni pun kita ada script, spring, straw tetapi masih lagi satu suku kata. Okay, kemudian kita ada kata tunggal dua suku kata atau lebih. Mana jika anda lihat jika anda lihat di skrin, kita akan ada perkataan air, di mana sebenarnya terdiri daripada dua suku kata pertama dan suku kata kedua. Okey, ataupun dia boleh jadi lebih daripada dua suku kata, iaitu seperti university, kita ada 5 suku kata. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ini adalah kata tunggal. Jadi kata tunggal adalah senang kerana tidak menerima apa-apa proses perimbuhan dan lain-lain. Okey, salah satu perkara yang penting untuk kata tunggal ialah akronim. Dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai akronim, dan akronim ni ialah satu bentuk singkatan yang kita hendaklah lafaz dengan perkataan yang utuh. Okey, di sini ada perkataan dilafazkan sebagai perkataan yang utuh. Apa itu dilafaz dengan perkataan yang utuh? Kita tengok di sini. Tadi kita kata menggabungkan beberapa suku kata untuk menjadi satu perkataan yang utuh. Jadi kita ada di sini menggabungkan huruf awal, iaitu kita ada A, kita ada B, I dan juga M, iaitu abim. Kita boleh sebut dengan satu perkataan yang utuh, iaitu abim. Ikim, I, K, I, M. Adun, okay, adun ni ahli dewan di U dengan N, ahli Dewan Undangan Negeri. Jadi dia terdiri daripada dua suku kata, tapi kita masih lagi sebut dengan perkataan yang utuh. Tidak seperti macam ni. KLCC, KFC, okay, IIUM, TU, okay, ini kita tak boleh klasifikasikan sebagai akronim kerana ini adalah singkatan dan kita tak sebut dengan perkataan yang utuh. Kita sebut satu-satu macam KLCC, KFC, IIUM, TU. Okay? Jadi kita kena sebut dengan satu perkataan yang utuh, contohnya macam Unimas. Okay. Kita ada apa lagi? Unimed. Okay. Jadi kita sebut dengan perkataan yang utuh, jadinya kita ada Unimas, 3 suku kata. Unimed, 3 suku kata. Tapi KLCC,
KFC kita sebut satu-satu. Itu beza akronim dalam bahasa Melayu dan juga bahasa-bahasa lain. Okay, kemudian kita ada gabungan suku kata awal dengan huruf awal atau gabungan suku kata dengan suku kata. Contohnya kita ada perkataan mara. Mara ini adalah dari gabungan MA, amanah ni kita ambil A dan rakyat kita ambil R. Jadi kita sebut sebagai mara. Bernama. Kita ada pertubuhan keselamatan sosial. Jadi kita ada perkeso. Kita ada majlis bahasa Brunei, Indonesia dan Malaysia. Jadinya kita sebut sebagai MABIM. Okey, seterusnya kita ada gabungan suku kata dengan suku kata dan ditulis dengan huruf kecil. Tadi kita lihat ada gabungan yang membentuk kata nama khas tetapi ini membentuk kata nama am. Okey, kita ada tabika iaitu taman bimbingan kanak-kanak. Kita ada pawagam iaitu panggung wayang gambar. Kita ada cerpen sebagai cerita pendek dan jentolak sebagai jentera tolak. Okey, jentolak. Jadi ada banyak sebenarnya perkataan yang kita telah jadikan dia sebagai akronim. Contohnya macam berdikari iaitu berdiri atas kaki sendiri. Okey. Berdikari. Kita ada kat sini berdikari. Jadinya berdiri atas kaki sendiri. Kita ada kugiran iaitu kumpulan gitar rancak. Okey. Kugiran. Okey, ini adalah bentuk-bentuk akronim dalam bahasa Melayu. Ingat dia agak sedikit berbeza daripada bentuk bahasa Inggeris. Okey. Baiklah, seterusnya kita ada bentuk kata terbitan iaitu bentuk kata terbitan ini menerima proses pengimbuhan dan kita gandingkan proses ini ataupun kita gabungkan dengan kata dasar. Jadi kata imbuhan dalam bahasa Melayu terdapat 4 jenis iaitu kata imbuhan awalan, apitan, akhiran dan juga sisipan. Jadi ini yang telah saya ambil contohnya daripada buku Tata Bahasa Dewan. Okey, Tata Bahasa Dewan adalah satu buku tata bahasa ataupun grammar books yang kita gunakan sebagai kita punya pedoman. Okey. Jadi dalam Tata Bahasa Dewan terdapat beberapa senarai imbuhan dalam bahasa Melayu dan anda boleh lihat kita boleh bahagikan kepada kata nama, kata kerja dan juga kata adjektif. Okey, imbuhan awalan contohnya yang kita ada seperti ini. Kita ada pelajar, kita ada seorang murid dan tengah pegang buku. Dia buat apa? Itu dia tengah membaca buku. Kemudian kita ada pelajar yang sedang pakai baju sukan dan sedang bersenam. Dan manakala kita ada seseorang, kalau kita pergi pasar malam, kita akan jumpa ramai peniaga. Okey. Jadi ini adalah imbuhan awalan yang kita boleh lihat dalam contoh di atas skrin. Kemudian kita ada imbuhan apitan iaitu kita mengapit perkataan kata dasar iaitu yang kita belajar. Apa saja kata dasar? Dan kalau anda lihat di sini kita ada 3 dot ni, bermaksud kita selitkan di bahagian tengah. Kita bahagikan mengikut kata nama, kata kerja dan juga kata adjektif. Ini adalah contohnya macam kita ada rumah. Okey, kita ada rumah. Apabila kita jadikan, kita hendak jadikan ataupun masukkan imbuhan apitan, kita akan dapat perumahan. Kemudian kita akan ada, kalau kita di kawasan mana-mana kita suka menjaga dan juga cinta akan bersih. Okey, kita tambah ke dan an menjadi kebersihan. Kita boleh tambah yang lain, contohnya macam adjektif cantik, kita boleh jadi kecantikan. Okey, kemudian tampan, kita boleh jadikan sebagai ketampanan. Okey, ini adalah contoh-contoh lain yang kita boleh gunakan kataan kean, mungkin dikan ke, mengikut imbuhan yang sesuai. Seterusnya kita ada imbuhan akhiran. Imbuhan akhiran dalam bahasa Melayu hanya ada 3 iaitu untuk kata nama dan juga kata kerja. Ini adalah contohnya macam ini. Kita belajar tentang sulam.
Apabila kita tambahkan imbuhan akhiran, dia akan jadi sulaman. Dan manakala ini kita boleh letak sebagai hadiahi ataupun hadiahkan. Okey, ini adalah imbuhan akhiran. Dan seterusnya kita ada imbuhan sisipan, iaitu imbuhan sisipan ini ialah imbuhan yang kita sisipkan di bahagian tengah. Okey, anda nampak ini tanda baca ni, sempang-sempang ni sebenarnya kita letak di bahagian kita sisipkan ataupun kita selit dekat tengah lah. Okey, pertama sekali kita ada ini. Ini daripada perkataan kuncup. Siapa suka benda ni, kalau kita pergi padang kita mesti balik dan kita terpaksa cabut. Okey, daripada seluar kita. Jadi kita ada perkataan kemuncut, EM. Kemudian kita ada perkataan ini. Dari perkataan ini, dia menjadi seruling. Dan ini kita ada satu kita boleh panggil dia sebagai tapak. Ni kat belakang ni. Kita akan jadikan dia sebagai telapak. Dan merujuk kepada ini, itu kita panggil sebagai jari. Kita boleh panggil dia sebagai jemari. Kita tambah EM, kita tambah EL. Okey, ini adalah imbuhan sisipan. Tak semua benda yang ada ER, EM, EL ni adalah imbuhan sisipan, tak. Kalau macam anda ragu-ragu adakah ianya imbuhan sisipan ataupun bukan, anda boleh pergi kepada dbp.gov.my. Anda boleh semak secara dalam talian adakah perkataan tersebut ialah kata akar ataupun bukan. Seterusnya kita ada bentuk kata majmuk. Bentuk kata majmuk ini adalah proses merangkakan dua kata atau lebih yang membawa maksud baharu, iaitu sama ada maksud khusus ataupun maksud am. Terbagi kepada dua jenis untuk kata majmuk. Kita ada kata majmuk mantap dan juga kata majmuk bebas. Dan apa perbezaannya? Yang pertama sekali kita lihat kata majmuk mantap. Kata majmuk mantap ini dianggap mantap dari segi perkataan yang utuh kerana hendaklah dieja dengan rapat dan terdapat 15 jenis sahaja dalam bahasa Melayu. Ini sahaja senarai kata majmuk mantap, iaitu kita ada antarabangsa, setiausaha, beritahu, sukarela, bumi putra, suruhanjaya, jawatankuasa, tanda tangan, kaki tangan, tanggungjawab, kerjasama, warga negara, olahraga, Pusurujaya dan juga matahari. Selain daripada 15 ini, kata majmuk hendaklah dieja dengan eja terpisah. Okey, 15 ini hendaklah dieja dengan rapat. Okey. Kata majmuk bebas. Kata majmuk bebas kita boleh bahagikan kepada 3, iaitu yang pertama kita ada rangkaian bebas, kita ada istilah khusus dan kita ada maksud kiasan. Kita lihat kepada rangkaian bebas terlebih dahulu, ianya merujuk kepada sesuatu yang am. Okay, sesuatu yang general. Kita ada seperti ini. Kita ada meja dan meja ini kita dapat lihat bahawa ada alat tulis. Okay, kita panggil sebagai meja tulis. Bukan meja makan. Okay, meja tulis. Kemudian kita lihat di sini kita ada pelbagai alatan di sini dan alatan di sini adalah bertujuan untuk menulis. Jadi kita panggil sebagai alat tulis. Dan kita ada di sini kita ada jam. Jam ini kita pakai di tangan, iaitu kita panggil sebagai jam tangan. Kalau kita letak di dinding maka dia akan jadi jam dinding. Kalau kita boleh letak jam tersebut di atas meja, dia akan jadi jam meja. Dan maksud dia juga berubah. Okay, sebab kita tak panggil jam dinding itu yang kita pakai di tangan dan berubah menjadi jam tangan. Tak. Jadi jam dinding ialah sesuatu yang kita letak di dinding, jam meja adalah sesuatu yang kita letak di atas meja kita. Kemudian kita ada istilah khusus. Kalau anda masih ingat, kita belajar tentang laras bahasa. Di mana laras bahasa dalam bahasa Melayu, kita ada pelbagai tapi kita lihat hanya beberapa. Jadi ini adalah kata majmuk yang mengikut bidang seperti sains, meteorologi, politik, kejuruteraan. Jadi untuk kata majmuk istilah khusus kita ada yang pertama sekali iaitu hadis, kita panggil sebagai cakra keras dalam bidang teknologi. Kemudian kita ada bom tangan dalam bidang kenyantaraan dan ini yang kita kenali sebagai diameter dalam bahasa Melayu, bukan diameter tetapi kita panggil sebagai ukur lilit. Okey, ukur tu lain dan lilit tu lain. Dan dalam istilah matematik, ukur lilit ini dikenali sebagai diameter. Ini untuk istilah khusus. Kemudian kita ada maksud kiasan iaitu simpulan bahasa
Ingat sembulan bahasa dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua patah perkataan. Jadi di sini kita ada bibir dan kemudian kita ada macam gula di bibir. Apa maksudnya? Okey. Ini maksudnya seseorang yang bermulut manis. Mulut manis iaitu sweet talker, seorang yang sering bercakap manis. Okey, ini sepulang bahasa. Kemudian kita ada yang merujuk kepada ini, kita pun ada. Okey. Ini kita panggil sebagai tulang belakang, iaitu seseorang yang berada di belakang kita yang mendokong kita untuk berjaya dalam hidup kita. Dan kemudian kita ada ini, kita ada ayam dan letakkan ini bulat di bahagian kakinya. Ini kita panggil sebagai kaki ayam. Kaki ayam maksudnya seseorang yang tidak memakai kasut. Apa lagi yang kita boleh buat? Panjang tangan. Maksudnya orang yang suka mencuri. Hidung tinggi, seorang yang sombong. Okey, jadi ingat untuk sembulan bahasa adalah dua perkataan yang membawa makna baru. Okey. Dan makna tersebut ialah ada maksud di sebaliknya. Baiklah, seterusnya kita ada bentuk kata ganda, iaitu bentuk kata ganda ini seperti yang saya bagi tahu tadi, kita ada perkataan ataupun tanda baca sempang untuk kata ganda, iaitu kata ganda ini kita menjamakkan sesuatu perkataan, iaitu kata dasar ke, kata terbitan ke, kata majmuk ke, kita nak cuma gandakan supaya nak jadikan dia sebagai perkataan yang banyak. Untuk jenis kata ganda kita ada kata ganda penuh, kata ganda separa dan juga kata ganda berentak. Untuk kata ganda berentak kita ada 3 jenis, iaitu pengulangan vokal, pengulangan konsonan dan juga berentak bebas. Mari kita lihat satu persatu. Untuk kata ganda penuh, biasanya kita akan gandakan huruf pertama dan juga huruf kedua, dan kita gunakan sempang ini di bahagian tengah. Jadi macam meja-meja, ayat-ayat, rumah-rumah, buku-buku. Jadi kita banyakkan daripada satu meja menjadi banyak meja. Satu buku jadi banyak buku. Kalau kita nak gandakan buat pengandaan penuh untuk kata berimbuhan, untuk kata ganda penuh kita perlu buat ataupun kita perlu ulang kata ganda pertama, perkataan pertama itu dengan perkataan kedua. Kita ulang dua-duanya sekali. Untuk kata ganda separa, mana kita lihat hanya sebahagian sahaja, contohnya proses menggandakan sebahagian kata dasar, iaitu kita ada pengandaan separa kata tunggal, kita ada lelaki, dia perkataan pada perkataan laki-laki, dia jadi lelaki. Pohon-pohon jadi pepohon. Gelang-gelang dia akan jadi gegelang. Tikus-tikus dia akan jadi tertikus. Dan apabila kita hendak menggandakan kata ganda separa berimbuhan, sama ada kita jadikan dia hanya satu perkataan sahaja, atau perkataan pertama atau perkataan kedua yang ada imbuhan. Ataupun kita boleh buat kita boleh buat salah satulah, sama ada di bahagian belakang ke, di bahagian depan ke, tak ada masalah. Jadi salah satu sahaja yang kita berikan imbuhan, seperti berlari-lari, mencari-cari, tersenyum-senyum, tanya-tanyakan, mati-matian. Okay? Dan yang terakhir kita ada kata ganda berentak, iaitu kata ganda berentak ini adalah kata ganda yang kita lihat dari segi pengulangan vokal, konsonan dan juga yang berentak bebas ataupun berirama. Kata ganda berentak pengulangan vokal ialah seperti kuih muih, lauk pauk, sayur mayur, cerai berai. Kita lihat di mana ada vokal, di situlah diulangnya pada suku kata perkataan yang kedua. Lauk pauk diulang juga pada perkataan yang kedua, sayur mayur, AU dan juga AU, cerai berai kita ada E dan A. Okey, di mana perkataan pertama itu vokal tersebut ada, di bahagian perkataan kedua itu vokal tersebut juga berada di tempat yang sama. Dan kita ada pengadaan berentak pengulangan konsonan, iaitu kita ada batu batan, kita tengok mana huruf konsonan dia untuk bahagian pertama dan dia akan ulang di bahagian kedua. Begitu juga dengan perkataan yang contoh-contoh lain, contohnya macam gunung, kita ada G dengan N dan juga NG. Cuba tengok perkataan kedua, kita ada G, N dan juga NG. Di mana perkataan tersebut sama, okey, dia akan berulang di tempat yang sama. Okey. Dan untuk berentak bebas ialah satu benda yang berirama, iaitu dia tidak mematuhi apa-apa rules, apa-apa
apa orang kata, undang-undang ke apa-apa syarat untuk pengulangan vokal dan juga konsonan, di mana untuk berentak bebas dia lebih kepada bebas lah. Kita ada seperti anak pinak, saudara mara, ipar lamai, ulang alik, intang pukang, demi temes, simpang siur. Ini yang diklasifikasikan sebagai pengadaan berentak bebas. Sampai sini saja dahulu untuk nota pembentukan kata bahasa Melayu. Jika anda ingin membaca dengan lebih lanjut, anda boleh baca buku nota yang telah saya muat naik di dalam Times, dan anda boleh lihat sama ada adakah terdapat banyak maklumat baru yang anda boleh belajar dalam buku tersebut dan juga dalam slide. Baiklah, terima kasih banyak-banyak jumpa anda untuk pembentukan, maafkan saya, untuk tata bahasa. Kita lihat kepada penggolongan tata bahasa pada video yang lain. Terima kasih banyak-banyak. Bye-bye semua.